Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Tajwid bagi tahun 5 bersama-sama dengan Ustazah Farida dengan tajuk kita pada hari ini, kaedah membaca basmalah. Apa khabar semua orang? Ustazah harap semuanya baik-baik belaka. Mari kita mulakan kelas kita. Sebelum itu kita bersama-sama membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semua orang dah bersedia? Ayo kita mulakan pelajaran kita. Murid-murid, pada pelajaran yang lepas, kita dah belajar tentang basmalah, iaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah juga belajar hukum basmalah. Yang pertama, wajib apabila kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, sunat apabila kita membaca pada awal surah-surah yang lain kecuali surah At-Taubah. Dan sunat juga untuk kita mulakan sesuatu pekerjaan atau perbuatan atau apa-apa yang baik-baik, kita mulakan dengan basmalah. Dan hukum yang ketiga, harus, maknanya boleh baca, boleh juga tak baca pada mana-mana pertengahan surah termasuk surah At-Taubah. So hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran kita yang seterusnya, iaitu kaedah membaca basmalah. Ada dua kaedah yang harus kita perhatikan, iaitu yang pertama, membaca basmalah di antara dua surah. Yang kedua, membaca basmalah di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Kenapa surah Al-Anfal dan At-Taubah diberi perhatian dan apa bezanya dengan surah-surah yang lain? Ini disebabkan sebelum surah At-Taubah ialah surah Al-Anfal. Maknanya bila buka Al-Quran, murid-murid akan jumpa Al-Anfal dulu, barulah At-Taubah. Dan di permulaan surah At-Taubah tidak ada basmalah. Jadi mari kita lihat kaedah-kaedah yang berlaku. Kita akan mula dengan kaedah yang pertama dulu murid-murid, iaitu membaca basmalah di antara dua surah. Kaedah membaca basmalah di antara dua surah tak termasuk Al-Anfal dan At-Taubah, maknanya surah-surah yang lain. Yang pertama, wakaf pada akhir surah dan basmalah. Kemudian memulakan awal surah. So kita lihat contoh yang Ustazah dah sediakan. Ini ialah contoh halaman yang ada di dalam Al-Quran. Ini pada halaman yang terakhir. Ada surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. So apabila dia katakan wakaf pada akhir surah, maknanya pada ayat terakhir, kita nak sambung ke surah seterusnya, kemudian kita baca basmalah, baru baca awal surah. So kaedah yang pertama ialah kita berhenti membaca pada ayat yang terakhir, kemudian baru kita baca basmalah, dan kemudian kita berhenti membaca pada basmalah, barulah kita membaca awal surah. So kita akan baca seperti ini. Ustazah beri contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dah sampai pada akhir ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. So semua tempat berhenti. Ini kaedah yang pertama. Yang kedua, kita sambung akhir surah dan basmalah. Kemudian wakaf, mulakan awal surah. So kita lihat contoh murid-murid. Ini masih contoh yang sama tadi supaya mudah kita nak faham. So dia kata sambung akhir surah dan basmalah. Yang bermakna ini kita baca, jangan berhenti, kemudian kita sambung di sini, baru wakaf dekat sini ni. Dah wakaf, berhenti dan kita mulakan dengan awal surah, maknanya ayat yang pertama. Kita tengok balik, sambung akhir surah,
kemudian sambung akhir surah dengan basmalah, kemudian waqaf. Baru kita mulakan dengan ayat yang pertama. Tetapi apabila kita sambung murid-murid, maka mestilah diperhatikan betul-betul hukum tajwid yang berlaku. Di sini di hujung situ ada tanwin. Nampak tu? Saya dah gariskan. Ada tanwin yang akan bertemu dengan ba apabila kita sambung. So kita lihat di sini tanwin bertemu ba. Ada tanda mim kecil di sini. Hukum apa yang berlaku di situ? Betul, pandai semua orang. Hukum iqlab. So, bila kita sambung, kita kena perhatikan dan kena bunyikan dengan betul. Mari kita beri contoh. Ustazah beri contoh. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Okey, macam tu ya. Kaedah yang seterusnya, Ustazah salah nombor di situ. Jadi murid-murid bolehlah fahamkan sendiri. Ini kaedah yang ketiga. Sambung akhir surah, basmalah dan awal surah. Maknanya semuanya disambung. Masih contoh yang sama murid-murid. So perhatikan, dia suruh kita sambung semua. Apa yang kita kena perhatikan? Seperti biasa, tanwin pada hujung situ yang bertemu dengan ba. Hukum apa tadi? Hukum iqlab. Kemudian jangan lupa di hujung bismillah itu mim ada baris kasrah. So kita kena bunyikan juga. So macam ni, mari Ustazah beri contoh. Kita pun baca. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak ni? Rahim qul. Mi ni kena sebut. Sebab bila kita sambung, maka semua huruf yang berbaris kenalah kita bunyikan. Baik. Yang tadi tu kita dah selesai membaca basmalah di antara dua surah. Ting, nampak tu? Kita dah tanda. So sekarang kita akan masuk kepada membaca basmalah di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Baik murid-murid. Kaedah membaca basmalah di antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ada tiga. Ada tiga kaedah. So kita akan pergi satu persatu. Yang pertama, kaedahnya ialah waqaf akhir surah Al-Anfal, kemudian baca awal surah At-Taubah. Saya beri gambar akhir surah Al-Anfal, ini dia. Kemudian awal surah At-Taubah, ini dia. Okay. So, kaedah yang pertama, waqaf pada akhir surah. Waqafkan dia, berhenti di situ, baru baca. So, mari Ustazah beri contoh. So, kita pun baca. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Ada basmalah? Tak ada. So kaedah yang pertama mudah. Kita wakaf di sini. Kemudian kita baca pada ayat yang pertama. Ni apabila kita nak sambung bacaan ya. Sambung bacaan maknanya kita bukanlah bila kita dah habis baca yang ni kemudian sadaqallahul azim, tak, kita masih nak teruskan membaca. So kita berhenti di sini, tak perlu baca basmalah, terus saja baca ayat yang pertama. Kaedah yang kedua, sambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Sambung, semuanya kita sambung. Ini akhir surah Al-Anfal, yang ini awal surah At-Taubah. So apabila kita sambung seperti yang Ustazah dah sebutkan tadi, awasi, perhatikan hukum yang berlaku. Ada tanwin di situ yang bertemu dengan ba. So apa hukum yang berlaku? Hukum iqlab. Okey, pandai semua orang. So kita cuba baca dekat sini. Sambung ya semua. Dia kata, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Nafas Ustazah tak panjang lah, tak boleh sampai ke belakang, sampai ke akhir ayat.
Jadi kalau murid-murid nak sambung, perhatikan tanwin yang berlaku di sini dengan ba. Hukum apa tadi kita sebut? Hukum iqlab. Pandai semua orang. Yang ini pula ialah kaedah yang ketiga, iaitu saktah akhir surah Al-Anfal kemudian baca awal surah At-Taubah. Tahu saktah tak? Saktah ialah kita berhenti seketika tanpa bernafas. Okay? Berhenti selama 2 harakat tanpa bernafas. Ini akhir surah Al-Anfal. Ini ialah awal surah At-Taubah. So, kita tak berhenti. Dekat sini ni kita tak berhenti. Maksud tak berhenti tu ialah berhenti dan tarik nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Tarik nafas, kemudian bara'atun. Tak. Bila dia kata saktah, ini kaedah yang ketiga. Bila saktah, berhenti seketika tanpa ambil nafas. So, cara baca dia begini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Okay? So, cara dia begitu. So, kita akan berhenti di situ tanpa bernafas. Barulah kita sambung pada ayat pertama surah At-Taubah. Maka selesailah pelajaran kita. Agak panjang murid-murid sebab kaedah untuk membaca basmalah antara dua surah tu ada 2 kaedah dan setiap kaedah ada 3 cara. Okay? Jadi sekalipun panjang, perlu kita fahami dan perlu juga kita uh, mencuba untuk membaca mengikut ketiga-tiga kaedah supaya lebih banyak ilmu dan cara yang dapat kita aplikasikan sewaktu membaca surah di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. So sebelum kita akhiri kelas kita, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum selalu murid-murid. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Ustazah harap ada yang dapat dipelajari pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.